Tuan Speaker Dewan Undangan Negeri. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di pembukaan Majlis Dewan Undangan Negeri, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajiban ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyawaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat, pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negeri Sabahnya dan negara Malaysia amnya. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayat-Mu di pohon menyuluh memandukan. Pada ketika kami berunding menimbang bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dengan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebihan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri Sabahnya dan negara Malaysia amnya serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenankan. Amin ya rabbal alamin. Permusyawaratan Tuan Speaker. Ahli-ahli yang berhormat, suka saya memaklumkan bahwa enactment berikut yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan pada 28 Mac 2012 telah diperkenankan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Pertama, enactment hutan, penubuhan hutan simpan dan pindaan 2012. Kedua, enactment anugerah negeri pindaan 2012. Ketiga, enactment pengambilan tanah pindaan 2012. Saya juga telah menerima dan meluluskan permohonan cuti pembantu menteri kepada Ketua Menteri, ahli yang berhormat daripada N50 Lahadatu, daripada menghadiri persidangan Dewan kali ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah, karena telah dianugerahkan Sri Paduka Mahkota Brunei yang membawa gelaran Datuk Sri Paduka.
Pertanyaan-pertanyaan untuk jawapan lisan. Yang berhormat, soalan nomor 1 yang berhormat Bingkor. Soalan yang berhormat Kuala Penyu. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 2. Mat Menteri sila jawab. Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat dari N28 Kuala Penyu dan Dewan Yang Mulia, pada masa ini, projek mengganti sistem paip transmisi dari Limbawan ke stesen pam penggalak tamu kayu Beaufort. Ini telah pun diluluskan di bawah biayan pinjaman persekutuan dengan kos sebanyak RM49 juta. Dan projek ini sedang dalam proses pengolehan dan dijangka bermula pada bulan Ogos 2012 dengan tempoh penyiapan selama 11 bulan. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Luyang. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 3. Menteri sila jawab. Tuan Speaker, sukacita saya maklumkan bahawa kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa produk pertanian di sektor tanaman yang sudah berjaya di Sabah ialah tea Sabah, kopi tenom, buah pomelo tenom, sayur tanah tinggi kundasang dan salak sendakan. Produk-produk ini telah pun mendapat pengiktirafan produk berkualiti dengan memperolehi sijil akreditasi ladang Malaysia atau SALAM. Cendawan Shitaki, keluaran Koperasi Pengurusan Desa KPD yang dihasilkan secara lestari dan mesra alam juga telah mendapat pengiktirafan skim organik Malaysia atau SOM dan Malaysia's Best. Tanaman sawit merupakan industri yang unggul dan utama di negeri ini. Selain menyumbang pulangan pendapatan yang besar kepada negeri Sabah, ianya sememangnya sudah bertaraf komersial dan global. Contohnya dalam tahun 2011, jumlah hasil ekspor minyak sawit berjumlah 22,17 bilion ringgit. Industri buah-buahan pula sudah mula meningkat di pasaran serantau. Selain diekspor di negara Brunei Darussalam, sejumlah 512 tan dengan bernilai 1,85 juta ringgit telah diekspor ke Indonesia di akhir tahun 2011. Produk-produk tanaman minuman seperti kopi tenom dan tea Sabah kini sudah berjaya menembusi pasaran di peringkat nasional. Melihat ini, ianya berpotensi untuk maju lebih jauh, yaitu ke peringkat pasaran global. Tuan Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, potensi di sektor pertanian bukan saja terbatas kepada tanaman sahaja. Industri lebah maju misalnya juga sudah lama berkembang di Sabah di bawah anjuran KPD dan berpotensi dipasarkan ke luar negara. Begitu juga dengan hasil-hasil industri asas tani seperti kuih, cincin, keropok, amplang, krepek, pisang, sekaki dan minyak kelapa darah juga telah semakin luas pasarannya di rantau ini yang diyakini boleh berkembang ke pasaran yang lebih jauh lagi. Komoditi perikanan mempunyai potensi besar di pasaran antarabangsa. Antara produk yang boleh diketengahkan adalah produk rumpai laut jenis serbuk, kareganan, ikan laut hidup dan makanan laut diproses mengikut tahap kualiti dan keselamatan antarabangsa. Bagi ikan hidup, pasaran adalah negara China dan Hong Kong dengan anggaran ekspor bernilai 35 juta pada tahun 2013. Bagi serbuk karaganan pula, pasaran utama adalah negara China dan dianggarkan pasaran bernilai 30 juta ringgit.
Pasaran di Kesatuan Eropah EU bagi makanan laut seperti ikan, sotong, udang dan lain-lain dianggarkan sebanyak 22 juta ringgit setahun dan produk perlu mematuhi standard EU. Bagi perusahaan hiliran, hasil perikanan, produk-produk seperti amplang, bilis, ikan masin, keropok dan kek serta bebola ikan, sotong, udang merupakan antara produk yang dikenal pasti telah berjaya. Memandangkan kepada sebutan pasaran global, produk-produk seperti rumpai laut, ikan dan produk ikan beku atau hidup dan produk IKS berasaskan perikanan ianya dilihat berpotensi sebagai industri komersial bertaraf global. Keseluruhan ekspor berupa makanan laut berjumlah 355 juta ringgit setahun. Selain itu, negeri ini juga telah berjaya mencapai tahap sara diri dalam pengeluaran hasil-hasil ternakan seperti susu segar, daging ayam, telur itik dan daging khinzir. Dalam konteks industri ternakan, negeri ini juga berpotensi untuk meningkatkan tahap pengeluaran ke arah menghasilkan industri asas ternak seperti dalam pengeluaran produk daging termasuk Frankfurter burger, nugget, bebola daging cencang, produk tenusu seperti aiskrim, mentega, yogurt, susu tepung dan lain-lain. Para pelabur adalah digalakkan menggunakan negeri ini sebagai wadah ataupun platform untuk berkecimpung dalam pengeluaran ternakan dan hasil ternakan untuk pasaran tempatan dan ekspor di rantau ini. Ini adalah kerana negeri ini mempunyai status kesihatan ternakan yang mantap, bebas daripada penyakit mulut dan kuku, foot and mouth disease, serta penyakit-penyakit utama ternakan yang lain. Negeri Sabah juga berpotensi untuk memajukan pengeluaran sarang burung walit sebagai satu industri bernilai tinggi. Terima kasih, Tuan Speaker. Yang berhormat Seluruh Badan. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan nombor 4. Berhormat Menteri, sila jawab. Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat dari N27 Lumadan dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bagi merealisasikan projek jalur lebar berkelajuan tinggi dan kampung Wi-Fi di negeri Sabah, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan KPKK melalui agensinya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah dan sedang melaksanakan program-program seperti berikut. Pertama, Pusat Internet 1 Malaysia dahulu dikenali sebagai Pusat Jalur Lebar Komuniti. Kedua, Perpustakaan Jalur Lebar Komuniti yang ditempatkan di Pustakaan Desa. Ketiga, Pusat Jalur Lebar Komuniti yang ditempatkan di Pusat Maklumat Rakyat. Keempat, Kampung Tanpa Waya. Kelima, kemudahan telefon mudah alih berteknologi 3G. Tuan Speaker, untuk tahun 2012 ini, SKMM telah merancang untuk mewujudkan projek-projek yang serupa seperti yang telah disebutkan di atas untuk kawasan-kawasan bandar atau pinggir bandar yang terpilih. Pertama, kawasan perumahan dan pinggir bandar yang kurang mendapati liputan akan dijadikan sebagai lokasi baru untuk pengujudan Pusat Internet 1 Malaysia untuk Pusat Internet 1 Malaysia. Latihan ICT pula akan diberikan secara percuma. Kedua, perpustakaan daerah dan negeri yang terletak di kawasan bandar akan dijadikan sebagai perpustakaan jalur lebar komuniti. Ketiga, High Speed Broadband HSBB adalah perkhidmatan internet jalur lebar berkelajuan tinggi yang menggunakan gentian optik. Buat masa ini, Tuan Speaker, penyediaan infrastruktur HSBB adalah tertumpu di kawasan industri berimpak tinggi di seluruh negara.
Di peringkat negeri Sabah pula, HSBB sedang dalam pelaksanaan di kawasan Menggatal dengan jumlah 505 sambungan dan akan siap pada tahun ini. Keempat, manakala teknologi internet jalur lebar pula berkelanjutan tinggi WiMAX hanya boleh dinikmati di Kota Kinabalu, Tawau dan Sandakan sahaja. Keempat, kampung tanpa wayar. Menggunakan kawasan awam dan kawasan kampung pinggir bandar sebagai lokasi baru untuk menyediakan perkhidmatan Wi-Fi. Pada masa kini, sebanyak 303 kampung, Tuan Speaker, yang berada dalam lingkungan 100 meter hingga maksimum 300 meter dapat menggunakan perkhidmatan kampung tanpa wayar ini, dan pecahannya seperti berikut. Pertama, Pinampang 11, Papar 10, Tuaran 6, Kota Belud 15, Ranau 15, Kota Merudu 13, Pitas 13, Keningau 18, Nabawan 18, Pitang 2, Beaufort 4, Kuala Penyu 4, Kinabatangan 37, Beluran 33, Tongot 9, Kunat 30, Kota Kinabalu 4 sahaja, Tawau 16, Tambunan 7, Tenom 14, Sempurna 13, Kudat 11. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Yang berhormat Kunak. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya yang kelima. Oke, sila jawab. Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat dari Kunak dan Dewan yang mulia ini, sistem IKASI ialah satu sistem pangkalan data kemiskinan keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional dan ia boleh diakses dan diguna oleh semua agensi kerajaan dan pihak-pihak lain yang berkaitan bagi tujuan perancangan, koordinasi dan memantau program membasmi kemiskinan di Malaysia. Semua cadangan pendaftaran di bawah IKASI termasuk yang dicadangkan oleh ketua-ketua kampung dan juga ahli-ahli yang lain diproses oleh peringkat fokus grup pembasmian kemiskinan daerah untuk penelitian dan tindakan lanjut ICU GPM di peringkat negeri. Fokus grup daerah dipengurusi oleh Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Presiden Majlis Perbandaran dan pegawai-pegawai daerah, dan antara ahli-ahlinya ialah wakil-wakil rakyat kerajaan di daerah tersebut. Laporan IKASI setempat adalah agenda khas di setiap mesyuarat fokus grup daerah yang diadakan setiap bulan. Untuk makluman ahli yang berhormat dari Kunak dan Dewan yang mulia ini, bagi tujuan pendaftaran di bawah pelbagai kategori sistem IKASI, kriteria yang diguna pakai ialah pendapatan garis kemiskinan ataupun PJK. Sehubungan dengan itu, Tuan Speaker, inginlah dimaklumkan di Dewan yang mulia ini bahawa pengagihan rumah di bawah program bantuan rumah ataupun PBR adalah berdasarkan kepada jumlah yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia setiap tahun. Di samping golongan miskin tagar, golongan seperti ibu tunggal yang mempunyai ramai anak, warga emas dan juga golongan kurang upaya ataupun OKU yang berdaftar di bawah IKASI juga layak diperakukan oleh fokus grup daerah mengikut keutamaan dan tertaluk kepada jumlah rumah PBR yang diperuntukkan kepada setiap daerah. Sekian. Tuan Speaker, soalan tambahan. Saya ingin bertanya kepada yang berhormat Menteri bahawa dikatakan ahli yang berhormat sebagai ahli dalam fokus grup berkemungkinan di peringkat daerah. Tapi bila mesyuarat fokus grup di peringkat negeri, saya lihat ahli-ahli berhormat ni tidak dijemput untuk sama-sama, hanya diwakili oleh pegawai daerah sahaja. Apakah mekanisme supaya ialah ahli berhormat ini mendapat ialah first hand information daripada menteri di peringkat negeri? Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Speaker atas soalan tambahan daripada yang berhormat daripada Tunku. Di mana yang saya katakan tadi bahawa ahli-ahli yang berhormat ini adalah ahli dalam fokus grup peringkat daerah. Jadi semua keputusan yang dibincang dalam peringkat daerah itu akan dikemukakan kepada
jawatan kuasa peringkat negeri, di mana ianya akan dipengungsikan oleh yang berhormat SKN. Ya. Jadi oleh demikian maka saya pikir tidak perlulah yang berhormat jadi ahli dalam peringkat negeri, karena kita sudah bincang perkara itu di peringkat daerah.